Salam sejahtera murid-murid. Selamat kembali kepada video kita pada hari ini. Cikgu ingin bersambung dengan topik fokus kita yang ke-10. Topik fokus kita pada hari ini ialah faktor penubuhan persekutuan tanah Melayu. Untuk membantu mengingati topik ini, kita dapat satu akronim yang murid-murid boleh gunakan untuk menghafal isi-isinya, iaitu cadang, sokong, tentang. Okey, baik. Jadi untuk topik ini, sebelum kita mulakan, untuk nak kita faham, kita nak ingat topik ini dengan senang, kita harus faham latar belakang apakah itu persekutuan tanah Melayu, dan bilakah ia ditubuhkan. Persekutuan tanah Melayu ini ditubuhkan pada tahun 1948, iaitu selepas Perang Dunia Kedua dan British kembali setelah Jepun telah menyerah kalah. British kembali ke sini. Sekembali ke sini, British memperkenalkan satu bentuk pentadbiran tentera, iaitu BMA, British Military Administration, yang hanya bertujuan untuk mengembalikan keamanan dan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap British, dan hanyalah sementara sahaja. Setelah itu, British telah menggantikan BMA dengan Malayan Union, dan apabila British memperkenalkan Malayan Union pada tahun 1946, telah berlaku peristiwa yang membawa kepada perubahan bentuk pentadbiran dari Malayan Union kepada Persekutuan Tanah Melayu. Jadi kalau kita ingat latar belakang ini, tidak susahlah untuk kita tahu apa maksud cadang, sokong, tentang ini. Okay. Walaupun tentang adalah diletak pada tempat terakhir, sebenarnya permulaannya adalah bermula dengan perkataan tentang ini, iaitu mengapakah tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu adalah disebabkan Malayan Union mendapat tentangan ataupun penentangan daripada orang Melayu. Itulah yang dimaksudkan tentang di sini. Orang Melayu menentang Malayan Union yang ditubuhkan pada tahun 1946, dan kemudiannya British apabila menyaksikan penentangan mereka telah membuat keputusan untuk bincang dengan raja-raja Melayu dan orang Melayu untuk hentikan Malayan Union dan teruskan dengan langkah yang seterusnya, iaitu untuk menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Dengan itu, kita lihat sama-sama apakah isi dia berkaitan dengan faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi yang pertama, seperti yang cikgu sebut tadi, tentang. Perkataan tentang ialah penentangan orang Melayu terhadap MU. MU ini semasa peperiksaan murid-murid harus tulis dengan lengkap, iaitu Malayan Union. Ya. Jadi Malayan Union isi dia. Sini. Malayan Union. Jadi orang Melayu, mereka membantah pelaksanaan Malayan Union, dan termasuklah juga raja-raja Melayu turut sama membantah pelaksanaan Malayan Union secara besar-besaran, sehingga ahli Parlimen British menyaksikan bantahan itu dan mendapati bahawa sekiranya tidak dihentikan Malayan Union, keadaan huru-hara akan berlaku di tanah Melayu. Mengapakah orang Melayu membantah pelaksanaan Malayan Union? Sebabnya ialah Malayan Union memberi kesan yang buruk kepada raja dan orang Melayu. Jadi yang ini kita telah pun bincangkan sebelum ini, apakah kesan buruk dia, iaitu kita cuba imbas kembali topik yang ke-8, tak silap cikgu, tentang Malayan Union yang telah kita bincang 2 hari yang lepas, iaitu kesannya contohnya raja. Apakah kesan buruk dia terhadap raja? Raja hilang kuasa. Orang Melayu pula hilang hak sebagai penduduk asal di sini. Dan oleh itu mereka membantah Malayan Union, dan bila ahli Parlimen British menyaksikan, akhirnya membawa kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Yang itu adalah tentang. Yang kedua,
cadang. Okay, cadang. Cadang itu ialah cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Setelah orang Melayu menentang Malaysian Union, sekarang orang British membuat keputusan untuk bertemu dengan Raja-Raja Melayu dan UMNO untuk berbincang langkah seterusnya. Jadi dalam pertemuan itu, Raja-Raja Melayu dan juga orang Melayu yang diwakili oleh Persatuan Kebangsaan mereka iaitu UMNO memberi cadangan kepada British apakah yang mereka ingin dapatkan dalam kerajaan yang ditubuhkan yang seterusnya iaitu Persekutuan Tanah Melayu. Jadi yang pertama, Raja-Raja Melayu minta nak menubuhkan Persekutuan bertaraf naungan dan bukannya jajahan. Yang kedua, jawatan Pesuruhjaya Tinggi menggantikan Gubernur. Dan yang ketiga, Raja ingin berkuasa dalam perundangan. Jadi kita nampak di sini tujuannya semuanya untuk kembalikan kuasa dan juga hak orang Melayu. Jadi dan akhir sekali, kata kunci yang ketiga ialah sokong. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu tidak akan berjaya tanpa adanya sokongan daripada pihak British. Sekiranya hanya orang Melayu inginkan perubahan ini, tetapi orang British tidak sokong, maka dia tidak akan berjaya juga. Jadi ini isi yang ketiga, faktor yang ketiga ini adalah faktor yang juga amat penting dalam penubuhan Persekutuan Tanah Melayu iaitu sokongan pentadbir British. Bukan pentadbir ini bukan siapa-siapa sahajalah. Pentadbir ini sebenarnya adalah pegawai British yang memegang jawatan yang tinggi dan mereka sokong, mereka setuju dan sokong kerana mereka nampak bila ditubuhkan Persekutuan Tanah Melayu dapat wujudkan keamanan di sini dan seterusnya kemajuan dalam bidang ekonomi. Ini akan mendorong pelabur asing, pelabur luar untuk datang melabur di negara ini, maka dapat membantu British jugalah dari segi ekonomi. Pada masa yang sama, British perlu laksanakan dasar dekolonisasi iaitu proses berkerajaan sendiri kepada penduduk di sini yang disarankan oleh PBB iaitu Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Baiklah, itulah 3 isi utama untuk faktor Persekutuan Tanah Melayu, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO, sokongan pentadbir British tentang penentangan orang Melayu terhadap Malaysian Union. Okey, baik. Sekarang kita pergi kepada latihan di dalam modul Pascal, muka surat 24. Jelaskan faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Tulisan ini terlalu besar, cikgu perlu kecilkan dahulu kepada 14. Kita lihat adakah berhasil. Okey, baik, boleh. Okay, jadi faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, ingat balik isi yang pertama iaitu ialah terpulanglah. Kalau murid-murid ingat tentang cadangan dahulu pun boleh, tetapi cikgu suka ikut kronologi dia sebab dimulakan kerana penentangan orang Melayu terhadap Malaysian Union yang memberi kesan buruk kepada raja-raja dan orang Melayu. Jadi, ahli Parlimen British telah menyaksikan bantahan orang Melayu terhadap Malaysian Union. Ini telah membawa kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi sekiranya nak lengkapkan lagi dengan penanda wacana, murid-murid boleh tulis hari ini kerana ahli Parlimen British telah menyaksikan bantahan orang Melayu terhadap Malaysian Union dan akhirnya menggantikannya dengan Persekutuan Tanah Melayu. Selain itu, kita pergi kepada faktor yang kedua, cadangan Raja-Raja Melayu dan orang Melayu diwakili oleh UMNO. Seperti, apakah cadangan yang anda ingat
Mungkin raja berkuasa dalam perundangan. Ataupun salah satu yang cikgu suka gunakan dalam kelas tetapi tak ada dalam flashcard tadi, iaitu perjanjian baharu menggantikan Malayan Union. Yang ini senang sebab kita dah tahu mereka memang menentang Malayan Union. Jadi di sini cadangan dia ialah untuk dapatkan satu perjanjian baharu gantikan Malayan Union. Dia ada sambungan lah daripada isi sebelum ini. Ada kesinambungan dia. Okey, dan akhir sekali kita pergi kepada isi yang ketiga, iaitu apakah faktor yang terakhir? Sokong. Pentadbir British kerana dapat mewujudkan keamanan dan kemajuan ekonomi. Habis. Okay. Isi ni terakhir juga adalah isi yang senang sebab berkaitan dengan kebat kesan yang kita selalu hafal, negara aman, ekonomi maju. Okay. Jadi, mengapa British menyokong penubuhan Persekutuan Tanah Melayu? Kerana nak jadikan negara aman dan ekonomi maju, jadi semua orang pun gembiralah sama-sama, berkongsi kegembiraan bersama-sama. Baik, jadi itulah jawapan untuk latihan kita pada hari ini. Cuba betulkan formatting dia. Okay, baik. Dengan itu kita tamatkan sesi pada hari ini yang ringkas dan kita akan sambung pada hari esok. Jumpa lagi pada hari esok. Sekian, terima kasih.